Mangsa gambar aib perlu ambil tindakan undang-undang kepada si pelaku. Menurut pakar sekretari, tindakan membawa perkara itu ke muka keadilan membantu penyembuhan emosi yang terdera akibat dimalukan. Laporannya dalam siri kedua bersama wartawan Izzati Rizan yang membongkar trend balas dendam di alam maya. Pakar Perunding Kanan Sekretari Universiti Malaya UM Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari berkata, akibat maruah tercalar, kebanyakan mangsa memilih untuk hidup dalam keadaan tertekan. Pendekatan diambil hanya berdiam diri dan ada yang enggan keluar rumah. Menyifatkan tindakan itu hanyalah penafian diri dan penyangkalan, mangsa dinasihatkan cari jalan keluar menuntut keadilan terutamanya dengan melaporkan perkara itu kepada pihak polis, SKMM atau tindakan drastik menyaman si pelaku. Ini berkaitan dengan tekanan mental itu sendiri, sebab bila kita rasa keadilan itu dipenuhi, proses mencari orang yang membuat keadaan itu ataupun sebagai pelaku orang tu kita kena pasti masa insya-Allah akan berkurangan tekanannya. Ini masalah apabila kita sendiri rasa ketidakadilan, kita menjadi mangsa dan kita dah rasa tidak dapat lepas daripada keadaan itu. Itulah jadi kemurungan, kerisauan dan sebagainya. Beliau berkata walaupun perit, mangsa perlu menerima hakikat yang perkara berkenaan sudah berlaku dan perlu cekal melupakan peristiwa hitam itu. Memulakan hidup baru tanpa dihantui herdikan atau pandangan serong orang sekeliling. Kalaulah berdepan dengan orang bertanya contohnya, saya rasa kita tak perlu mengendahkanlah apa orang tanya tu, terutama orang yang kita tak kenali. Kita tak payah mengiyakan atau menidakkan. Yalah, orang tertarik, masyarakat tertarik. Jadi orang awam rakan sekerja yang kita bukan rapat contohnya mungkin bertanya seperti ini, memang suka. Tetapi saya rasa kita jangan mengendahkan perbualan tu ataupun lebih baik kita mengelak. Dalam pada itu, trend baru Gen Z menyebarkan kandungan aib di alam maya cukup merisaukan. Ditambahkan lagi kecanggihan teknologi yang disalahgunakan memberi peluang pihak yang menangguk di air yang keruh menjana pendapatan menerusi penyebaran setiap video atau gambar aib berkenaan. Untuk itu, sudah sampai masanya kerajaan bertindak drastik menyekat terus media sosial bersisi gelap ini. Saya melihat bahawa kerajaan perlu tegas. Ya, laman web yang gelap ini perlu dibenteras lebih awal. Kita tidak boleh biarkan. Ada negara yang memang sekat habis-habisan. Ada negara yang membuka separuh, ada membuka sepenuhnya. Kita kena mengambil satu inisiatif sebagai sebuah negara Islam yang maju, Malaysia ni diiktiraf oleh dunia, maka kita kena fikirkan macam mana kita nak menghapuskan perkara tersebut. Dan malangnya perkara ini sudah makin merisaukan apabila anak-anak muda daripada sekolah rendah, sekolah menengah sudah pandai menonton benda-benda yang tak sepatutnya ditonton. Lebih teruk lagi, mereka apply dengan rakan-rakan mereka. Ini cukup menakutkan. Dan ini pesanan kepada pengumpul atau penyebar yang mengambil untung atas kesengsaraan orang lain. Nasihat saya kepada mereka yang mengumpul video-video lucah daripada rakan-rakan seumur, rakan-rakan seuniversiti, rakan-rakan sekolej dan sebagainya lah, yang mana mereka ini mengumpul dan menjadikan ia satu hobi ataupun bisnes. Percayalah, hobi itu haram, bisnes ataupun perniagaan yang dia buat daripada perbuatan tersebut adalah haram, dan semua pendapatan-pendapatan itu tidak diredai oleh Allah Azza wa Jalla, dan mereka kena ingat mereka akan dipersoal depan Allah. Izzati Rizan melaporkan.